satu perkara yang saya nak umumkan sekarang ni bersama dengan Datuk Sri Adham, kaedah, ini kaedah ataupun metod pembayaran ataupun pematuhan kepada compound. Ini pentinglah untuk di-highlight oleh media. Seseorang individu atau sesuatu syarikat perbadanan yang disaman dan dikenakan amount compound tertentu, ini penting ya. Jika sekiranya dia atau mereka ini membayar compound dalam tempoh 1 sehingga 7 hari dalam masa seminggu, secara automatik dia boleh mendapat diskaun 50%. Kalau tak pakai face mask, dikenakan compound 1,500. Kalau dia bayar antara hari pertama sehingga hari ke-7, dia berhak mendapat 50% pengurangan, iaitu RM750 saja. Jika sekiranya dia membayar dalam tempoh 2 minggu, antara hari yang ke-8 sehingga hari ke-14, dia hanya layak untuk mendapat diskaun 25% sahaja. Kiralah berapa 25% tu. Jika sekiranya dia tak bayar compound ni sehingga melepasi 14 hari, maka tidak ada pengurangan kepada amount compound yang ditetapkan. Begitulah mengikut jumlah compound lah. Kalau 10,000, bayar dalam masa seminggu, 5,000 saja. Kalau bayar dalam masa 14 hari atau lebih daripada seminggu, 14 hari, 25% saja. Kiralah berapa saja. 7,500. Itu kalau yang kena denda ataupun compound 10,000. Baik. Untuk kita mempertimbangkan rakyat yang mempunyai masalah, sebagai contohnya rakyat di kalangan OKU ataupun rakyat di kalangan orang miskin, misalnya pengemis, peminta sedekah dan sebagainya. Mereka ni tidak mampu tapi melakukan kesalahan. Berdasarkan undang-undang, dia ditawarkan compound sebagaimana saya sebut tadi, dia tak mampu nak bayar. Tak mampu nak bayar. Mereka ini atau syarikat tertentu ini boleh membuat rayuan lagi kepada pihak Kementerian Kesihatan melalui saluran-saluran tertentu. Sebagai contohnya di wilayah Persekutuan Labuan misalnya, rayuan boleh dibuat kepada 3 kategori pegawai orang saja, iaitu pengarah kesihatan negeri, timbalan pengarah kesihatan negeri bahagian kesihatan awam, pegawai kesihatan epidemiologi. Itu 3 kategori kalau di Labuan. Di Semenanjung, kalau ada lagi orang nak buat rayuan lebih daripada 50%, dia hanya boleh buat rayuan kepada 4 orang. Pertama, pengarah kesihatan negeri. Kedua, timbalan pengarah kesihatan negeri, kesihatan awam. Ketiga, pegawai kesihatan daerah. Yang keempat, pegawai kesihatan epidemiologi daerah itu. 4 orang ni saja yang boleh memberikan lebih daripada apa yang diperintahkan. Begitu juga negeri Sabah Sarawak pun sama. Pengarah negeri, timbalan pengarah kesihatan awam, pegawai kesihatan bahagian di Sarawak, pegawai kesihatan epidemiologi bahagian. Di negeri Sabah juga pengarah kesihatan negeri, timbalan pengarah kesihatan negeri, kesihatan awam. Ketiga, pegawai kesihatan kawasan di Sabah, pegawai kesihatan epidemiologi kawasan. Okey. Jadi mereka-mereka inilah saja yang boleh memberikan pertimbangan kepada orang yang kena compound ini berdasarkan kepada rayuan dan juga dokumen-dokumen bukti sokongan. Bagi contohnya, seorang tu dia ni adalah penerima bantuan JKM. Dia kena kemukakan kad JKM. Kalau dia ni seorang OKU, kemukakan kad OKU mengatakan dia seorang OKU, tak ada kerja dan sebagainya. Begitu juga misalnya dia ni ialah ada masalah sakit dan sebagainya, kemukakan kad pengesahan sakit tu. Jadi inilah kategori pegawai-pegawai yang boleh membuat
pengurangan itu. Dia menggunakan borang tertentu. Dia kena isi borang je. Borang ni pun akan di-upload di dalam website KKM. Borang ni dia beritahu permohonan pengurangan kompaun. Dalam keadaan biasa tak boleh kurang. Bagaimana yang kita tetapkan tu. Ini buat, kemudian dia beritahulah alasan rayuan dia apa. Saya seorang OKU. Saya seorang penyakit kronik misalnya. Dikembarkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada perkara-perkara itu. Jadi inilah di segi pelaksanaan saya nak nyatakan bahawa dalam suasana kita mengalami pandemik COVID ini, kita perlu undang-undang untuk mengawal, bukan untuk menghukum, bukan untuk mendera dan sebagainya. Dan KKM sendiri telah mengarahkan kepada pegawai-pegawai mereka, pihak polis telah mengarahkan kepada pegawai-pegawai mereka bahawa tindakan untuk saman dan kompaun ini adalah tindakan yang diambil sebagai mungkin langkah yang terakhir. Sebelum itu ditegur dulu, diberikan arahan supaya patuh. Kalau masih lagi engkar kepada nasihat ataupun arahan-arahan pihak berkuasa, terutamanya sekarang ini kita akan mengadakan satu pasukan yang disebut tim penguatkuasaan pelaksanaan SOP yang dianggotai oleh polis, tentera, rela dan juga pegawai-pegawai penguatkuasa PBT. Ya, mereka akan pakai armband tim SOP di sini. Jadi bila mereka itu pergi bagi nasihat, bagi arahan supaya penjarakan sosial diambil tindakan. Kalau ingkar lagi, barulah tindakan saman dikeluarkan dan kompaun ini dikenakan kepada mereka di saman itu. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3.